Okey. Okey. Dan silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini. Tidak disangka-sangka saya juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang begitu indah, malam yang begitu berkah, pada malam yang dijanjikan dimustajabkan segala amal ibadat kita, malam yang terbaik, hari yang terbaik. Alhamdulillah, dengan pada malam yang terbaik, hari yang terbaik ini, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu daripada apa yang kita nak. Pada malam ini, alhamdulillah, kita dah selesai kewajipan-kewajipan solat 5 waktu. Kita dah pun membaca surah penting. Surah Yasin mempunyai kelebihannya. Surah Al-Mulk juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang masya-Allah hebat. Dan juga surah Al-Kahfi, 10 ayat dan surah Al-Kahfi juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dan juga insya-Allah kita akan katanya saya dimaklumkan untuk khatam baca Al-Quran. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada seluruh warga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam bacaan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran, mudah-mudahan Quran itu menjadi syafaat kepada kita semua insya-Allah taala. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Amir. Saudara Amir namanya? Ya, betul. Allah, moderator juga mendapat bahagiannya pada malam ini insya-Allah. Insya-Allah. Kebaikan insya-Allah. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana saya pun kita belum sempat berkenalan kan. Jadi berkenalan begini walaupun tak kenal betul, mudah-mudahan pada malam ini menjadi satu pertemuan yang mana walaupun tak kenal kita dapat bertemu dengan majlis yang baik pada hari yang baik. Mudah-mudahan inilah menjadi asbab dan sebab di akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan orang-orang yang bertemu pada satu keadaan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mentaati perintah Allah. Antaranya perkara yang kita mentaati perintah Allah ialah kita membaca Al-Quranul Karim. Walaupun kita tak kenal, tetapi kita membaca Al-Quran bersama-sama sudah tentu mempunyai keberkatan dan keistimewaan yang kita dapat insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa yang diberikan kepada saya memang singkat, dipanggil kalau di tempat di kuis saya dia panggil kultum. Kultum ni pendek aja kan. 15 minit, 10 minit je lah kan. Jadi ala kulli hal apa yang saya nak sebut pada hari ini beberapa perkara yang saya nak tajuk dia ialah optimis dengan rezeki. Saya tak nak bincang panjang sebenarnya, cuma saya teringat pada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang tempat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Imam Ghazali disebutkan ada empat perkara lah, ada empat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dia. Apa sajalah makhluknya selain pada Allah, semuanya makhluk. Termasuklah semut di dalam batu. Termasuklah kita ni bukanlah semut. Kita tak semut, kita tak gajah. Kan? Nak kata kita ni kecil sangat, kita bukan semut. Nak kata kita besar sangat, tak sebesar gajah. Jadi jangan ambil hatilah kalau orang kata kita ni sekecil semut atau sebesar gajah.
Jadi apa yang penting adalah bila kita sebut tentang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak tempat. Saya tak nak huraikan panjang lebar, iaitu saya nak fokus kepada yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab apa, Minhajul Abidin. Yang Minhajul Abidin katanya, pertama dia kata rezeki yang pertama adalah rezeki al-mazmun, yakni rezeki yang di al-madmun, dalam bahasa Arab madmun. Itu kalau orang Jawa tu terkeliak sikitlah. Kan? Rezeki al-madmun itu rezeki yang mana madmun itu dijanji, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti makanan kita, seperti tubuh kita ni, kita ada tangan 5 jari, 10 jari, tangan dan kaki, dan juga kita ada tubuh badan yang lengkap, ada telinga, ada mata, ada hidung kita, yang mana setiap daripada rezeki ini, kata Imam Ghazali, kita kena perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas dalam Al-Quran. Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu, apakah kamu tidak melihatnya dengan mata hati kamu? Allah suruh kita lihat diri kita ini, bukan hanya lihat pada mata zahir sahaja, tetapi Allah suruh kita lihat kepada mata yang ada di dalam lubuk hati kita, iaitu mata basir, mata hati. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang apabila kita melihat tentang diri kita. Yang pertama sekali, yang ada pada diri kita ini merupakan rezeki yang Allah bagi pada diri kita. Ada kedua mata, ada kedua telinga. Sedang mana ada orang yang ada telinga tapi tidak mendengar. Ada orang yang mendengar tetapi tak guna telinganya mendengar untuk yang baik. Betul kan? Betul. Kalau ada orang yang ada tidak mendengar, dia terselamat daripada, maknanya dia pekak lah, maknanya dia terselamat daripada hisab, yaumul hisab daripada Allah Ta'ala. Maka terselamat dia. Yang mana kita ini diberikan rezeki ada telinga, maka telinga inilah merupakan rezeki yang Allah bagi, yang mempunyai tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, rezeki yang pertama yang kita kena lihat. Sebab bukan apa saudara Amir dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita nampak rezeki ini dengan duit, harta, rumah, kereta. Itu sajalah yang kita nampak rezeki. Tetapi yang ada pada diri kita ini, kita tidak nampak dan kita tidak lihat. Dan kadang-kadang kita terlupa untuk mensyukuri terhadap nikmat rezeki yang ada pada kita. Kita pakai tiap-tiap hari. Tak pernah jam pun. Kalau jam mungkin COVID-19 itu sekejap. Masuk pernafasan sikit. Kan? Jadi dia masuk, orang kata masuk kawash lah sikit, masuk spa lah sikit, kan, bagi dia rawat sikit, bagi kita maknanya dalaman kita ini imun kuat sikit. Jadi diuji begitu. Jadi bila mana kita ini dalam pada tubuh badan kita, tubuh yang tegap, tubuh yang cantik ini, hari-hari depan cermin kita kata wah, boleh tahan juga hari ni, handsome juga aku hari ni, cantik berkurang. Yang cantiknya bukan kita, yang cantik itu pakaian kita, sebab kita kena tudung. Cuba tuan-tuan tengok, beli tudung 5 tudung. Pertama pakai tak cantik lah. Yang kedua, cantik. Yang cantik tu tudung kau orang. Yang cantiknya tudungnya tu, bukan orangnya tu, kan? Kalau ada orang yang cantik, letaklah tudung saji pun cantik. Agak gitu kan? Tapi itulah kesian, tudung saji pula jadi hal, kan? Jadi itulah yang pertama Imam Ghazali menyebutkan tentang rezeki yang dijamin, itu rezeki yang ada pada diri kita. Makanan kita. Ramai orang ramai di kalangan kita, masyarakat kita dan kita sendiri yang tidak mengetahui tentang rezeki makanan kita. Kita nampak memang rezeki. Cuba kita tengok. Kita tengok badan kita dekat cermin, kan. Macam naik sikit lah sejak PKP ni, kan. Kan kita rasa macam tak cantik. Kita dah mula down dah. Tapi kan bila depan makanan, tadi baru tengok badan. Timbang badan dah masuk 100 kilo contoh.
70 kilo. Ini dah lebih obesity. Jadi bila isteri masak nasi lemak, oh yang ini makanan boleh tambah berat abang ni. Dekat situ rezeki tengah datang, kita menghina rezeki kita. Betul? Kenapa pula kalau nasi lemak tu boleh cakap, amboi, sedapnya awak cakap, saya ni rezeki. Awak boleh makan, saya bukan racun. Sebab itu bila kita berhadapan dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala ini, jangan pula kita menghina dia. Ini manis-manis ni. Kencing manis. Sebab itu kita kencing manis. Sebab kita doa depan rezeki. Yang rezeki tu kata amin. Pasal-pasal. Cuba kita tengok orang dulu-dulu kan. Minum kopi hari-hari. Minum air masak entah bila. Agaknya menyelam dekat sungai baru minum air masak. Agaknya lah. Mana ada kuku. Mana ada kuku jari. Mana ada apa nama tu? Kowi. Tak ada. Mana ada benda tu? Tapi makan air, minum air sungai tak sakit. Tertelan air lumpur apa nama? Zaman kecil-kecil lah kan. Masuk dekat berkubang sekali dengan kerbau sekali. Antara kerbau dengan dia lebih kurang aja kan. Tertelan air paya tu relax saja. Kan? Tak ada pula. Kenapa? Tak pernah menghina apa yang dimasuk dalam mulut. Kita tidak dah minum kopi pun masih lagi menghina juga. Astagfirullahaladzim. Ini dikatakan rezeki yang dijamin tetapi tak disyukuri. Jadi disebutkan al-madmun. Yang kedua rezeki al-maqsum. Rezeki yang mana yang maksum ini yang telah Allah Ta'ala dah tulis dah. Allah sudah maknanya Allah telah tulis pada kita. Di mana lauh mahfuz. Semua benda Allah Ta'ala tulis di mahfuz. Tapi ni Imam Ghazali nak bagi pecahan. Dia kata bagi setiap hamba Allah Ta'ala itu sudah ditulis rezeki dia. Orang kata apa? Rezeki tak pernah salah alamat. Kan? Buatlah macam mana hebat pun, macam mana hebat sekali pun, rezeki tetap Allah Ta'ala. Bila dah tulis, sampai pada alamat dia. InsyaAllah sampai pada alamat dia. Tapi kalau tersalah alamat, itu yang tersalah. Tapi yang sampai pada kita, itu betul. Cuma kalau bukan nama kita, jangan diambil lah. Ustaz kata rezeki tak salah alamat. Jumpa duit. Jumpa duit. Alamat, rezeki tak salah alamat lah ni. Alhamdulillah. Jangan. Kan? Kadang-kadang kalau siapa duduk rumah dekat-dekat rumah taman ke, rumah Pangsapuri ke apa kan, kadang-kadang alamat sampai ke rumah. Aku tak order barang ni, kenapa sampai? Jangan pula gunakan kata-kata saya ni. Rezeki tak salah alamat. Salah alamat tu betul. Pulangkan balik pada tempatnya. Jangan dibuka-buka. Kan? Jadi rezeki yang kedua itu al-maqsum. Al-maqsum. Yang rezeki yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala di lauh mahfuz. Maknanya tetap dah. Dia mahfuz. Bagi setiap hamba. Dia kata, apa dia? Semua yang ada tadilah. Masuklah yang pertama tadi, kita bab makan. Yang paling jelas sekali ialah bab apa? Bab kita punya serba-serbi di dalam perkara yang ada pada kita. Contohlah, tuan-tuan sekarang pakai tudung. Siti Kharijah ke, Siti Sarah ke, Siti Maimunah ke, tak tahulah Siti mana kan. Pakaian yang kita beli kat kedai tu, yang antara kita pegang, bang cantik tak? Tak cantik. Abang ni semua benda tak cantik. Contoh lah, pakaian tu yang kita beli tu pun, itu pun rezeki yang Allah tak dah tulis dia belum masuk. Jadi tak jadi, nak beli tak nak beli kat online, nak tekan pay ke tak pay, pay tak pay, pay tapi macam mahal, macam muka cantik pula. Bang cantik tak cantik? Tak nak tanya abang lah, nanti kalau tak cantik, beli aje lah. Yang tu pun juga termasuk. Kan? Begitu juga kita beli makanan dekat kedai. Kecil-kecil. Begitu juga makanan yang kita makan, kan satu pinggan tu banyak. Gizi seimbang katanya, penuh. 3 segi lah, penuh. Kan? Gizi seimbang sungguh. Suku separuh. Suku-suku separuh. Bila dimakan tu, yang dimakan setiap biji itu sudah ditentukan. Biasa tak kita makan, dah masuk dalam mulut, tiba-tiba tersedak keluar. Bukan rezeki kita lah. Jadi sebenarnya Imam Ghazali nak beritahu kat kita bahawa masa kita makan tadi, kalau kita makan, terkeluar tadi, kita terus nampak Allah. Nampak apa? Nampak kebesaran Allah Ta'ala bahawa itu bukan rezeki kita. Kita baru beli kuih. Kuih 3 lapis, 4 lapis ke apa tak tahulah. Bila baru beli kuih. Tengah jalan, tiba-tiba ada orang datang. Saudara kita, kawan kita. Kita pun terasa nak bagilah pada dia. Kan? Itu pun antara kanan ke kiri. Kuih belah kanan mahal sikit, belah kiri ni biasa makan. Nak bagi mana satu kan? Jadi kita pun bagi yang sebelah kanan.
alamak tersalah bagilah pula yang bagi yang kuih mahal daripada kuih yang tak mahal. Kemudian dia bagi. Yang bagi itu juga telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud bila mana kita faham kepada rezeki yang al-maqsum yang telah ditulis Allah, jangan kita kecewa. Dapat tak dapat, dapat kita syukuri, tak dapat kita gagahi. Mana usaha lagi lah untuk kita dapatkan yang lebih baik. Jadi kita tak pernah down. Dalam dengan rezeki Allah Ta'ala ni, kita tak boleh ada unsur down. Kenapa? Semua itu adalah rezeki. Disebutkan tadi tu lah, apa yang ada pada diri kita juga merupakan rezeki. Apa yang ada kita pakai, kita minum, kita apa sajalah, kita berjalan, kita pergi mana-mana, semua itu adalah rezeki. Sebab rezeki bukan hanya pada kita, rezeki ini bukan hanya pada harta sahaja, tetapi juga rezeki terpandang. Tapi jangan pula guna bahasa orang-orang orang-orang muda, lelaki muda, alhamdulillah rezeki hari ni terpandang. Itu lain, tak termasuk. Itu rezeki nak kena masuk neraka ada. Kadang-kadang dia buat gurauan tu, alhamdulillah. Sama. Rezeki itu lain. Bukan. Itu tak bincang dalam ini. Tapi Imam Ghazali begitu. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, dia katakan setiap perkara ditentu dengan rezeki yang ketiga ialah disebut sebagai tadi al-madmun, al-maqsum, al-mamluk. Al-mamluk iaitu rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki berkaitan dengan harta. Siap dengan kadar sekali. Siap dengan amount sekali. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada dalam akaun tu, sudah Allah tulis dah dalam akaun tu. Tak lebih, tak kurang. Kalau orang tercuri katakan, itu pun rezeki. Contoh ada scammer, contoh kan. Kita sekarang banyak scammer. Betul. Kita kan kena scammer. Kalau kita kan kena salah, kena RM1, RM2, pejam mata pun tak apa kan. Kalau kena RM1,000, RM2,000, RM10,000, RM20,000, lisah dia banyak. Tapi kalau kita memandang Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tu apa kamu tak lihat dengan mata hati, maknanya rezeki kita juga kena lihat dengan mata hati kita. Supaya kalau kita nampak memanglah scammer marah, geram. Lepas tu apa boleh buat? Apa perlu kita buat? Kata, ya Allah, mungkin kau nak bersihkan harta aku ni. Aku niat sedekah je lah. Kalau scammer dengar hari ni memang seronok dia. Alhamdulillah, kurang dosa aku hari ni. Kan? Tapi jangan beritahulah rakaman tu, jangan bagi pada scammer. Nanti scammer dia buat live, dia buat kat wall Facebook dia nanti. Alhamdulillah ada juga ustaz-ustaz, guru-guru yang memahami keadaan scammer ni. Kan? Jadi tidak maknanya bila kita hilang sesuatu dengan harta kita kurang, walanabluwannakum minal khawfi wal ju'i itu kan. Jadi semua benda tu berkurang. Usia kita bertambah tapi kederat kita berkurang kan. Itu juga tu. Jadi kalau kita sebut tentang rezeki yang al-mamluk disebutkan oleh Imam Ghazali, ada yang mana yang berkaitan dengan setiap sens harta dunia kita ini dengan kadar je, sekecil-kecil kadar dengan selebih kadar, semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya kita bayar zakat saja, ini untuk orang ni 2.5. Tidak. Apa yang ada pada kita ini juga boleh bila-bila masa Allah Ta'ala nak tentukan kepada orang. Kenapa? Kerana rezeki kita, hak milik kita takkan dapat kepada hak milik orang. Sebab Allah dah tentukan. Bila hak milik kita, memang milik kita. Kalau dah scammer ambil RM10,000, kita kata, ya Allah, inilah dikatakan rezeki mamluk. Ya Allah, aku rasa ini dah bukan rezeki aku, RM10,000 ni. Kau bagi pada scammer, selayaknya untuk scammer. Aku niat sedekah je lah. Mudah-mudahan di akhirat esok, scammer boleh jumpa dengan saya. Punca boleh masuk syurga sebab scammer. Untung ada scammer. Tapi jangan cakap sekarang. Nanti kan scammer kata, itulah, berterima kasih kat kami. Jadi sebab itu, Allah nak beritahu pada kita, jangan risau, jangan sedih, jangan bimbang, jangan kita orang kata hilang pedoman bila harta kita kurang, bila harta kita hilang. Itu maksudnya sebab rezeki itu mamluk. Mamluk itu apa? Pemilikan kepada orang. Itu hak pada orang itu memang takkan sesin pun sampai pada orang lain.
Maknanya 1 sen pun tak akan sampai pada orang. Maknanya kalau hilang daripada kita punya akaun kita, kita punya simpanan ataupun apa-apa sajalah cara kita terbayar apa benda gitu gini, Shopee ke apa benda ke, duit itu, harta itu adalah harta sudah di apa nama, pemilikan Allah dah sebut dah pemilikan itu untuk siapa. Jadi itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang terakhir. Yang terakhir ni cukup waktu dah tu kot. Okey. Dan yang terakhir ini rezeki yang keempat, iaitu rezeki al-ma'ud. Al-maw'ud, Al-maw'ud. Rezeki yang dijanjikan. Tadi rezeki yang dijamin. Allah jamin al-madmun. Adapun ni adalah rezeki yang al-maw'ud. Rezeki yang Allah dah janji dah. Rezeki yang Allah janji dah kepada kita apa? Khususnya kepada orang bertakwa. Kamu buat begini, kamu dapat begini. Amount dia tak tahu. Allah kata kamu buat ini, aku bagi berganda kamu rezeki. Tapi Allah tak beritahu rezeki apa. Kita pun tanya, ya Allah, tolonglah beritahu sikit. Sikit pun jadilah semua puan. Legalah hati sikit. Kau lah apa benda dapat kan. Dapat syurga ke, dapat itu ke, dapat ini, syurga pertama ke, kedua. Tapi dah, Allah tak beritahu. Allah kata kamu akan dapat syurga. Syurga macam mana? Tak tahu. Jadi Allah janji. Bila Allah janji, jangan ditanya. Sebab kita berjanji ni bukan dengan alung ke apa, kita berjanji dengan Allah. Maka Allah kata Imam Ghazali, rezeki al-mau'un ini khususnya kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, dengan syarat bertakwa lah. So rezeki dia, sebab itu orang bertakwa ni bila mana tentang rezeki dia tak fikir macam kita. Macam kita fikir. Kita ni bangun pagi hari ni nak target berapa sale. Kan? Betul. Malam sekarang duk kira apa sale kita hari ni. Orang bertakwa tak? Dia tidak begitu. Dia usaha. Kalau katakan down, teruskan usaha. Tak ada give up. Keuntungan tidak mengurangkan, yang berkurang tidak mengurangkan lagi. Menambahkan lagi. Jadi orang bertakwa ini sentiasa dalam hidupnya bertakwa, tawakal pada Allah Taala. Allah sebut dalam surah, biasa kita sebut ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini biasanya orang duk sampai je kerja, bacanya tidak. Kan dahlah bacanya tidak, beramal lagi jauh. Betul tak? Gantung aja. Gantung aja. Saya kedai saya dah 5 tahun. Alhamdulillah Ustaz. Memang laris betul. Saya punya kedai ni. Apa tip dia ya? Tip dia saya gantung kat belakang tu. Ayat dia wa may yattaqillah. Tak ada sebab-sebab lah. Tak ada kaitan pun. Ayat Quran ni bukan untuk digantung. Kalau digantung, gantung Quran terus. Apa ayat Quran ni? Ayat 1000 dinar ni. Gantung Quran terus besar-besar. Satu kedai tu gantung semua. Kan lagilah bertambah. Berjuta-juta lah kita dapat untung, betul? Tapi tidak. Ayat Quran ini bukan sekadar digantung. Gantung okey lah. Betul. Maknanya kalau kita gantung okey lah. Tu daripada gantung tak apa-apa kan. Tapi sebenarnya ayat Quran ini dibaca dan diamalkan. Wa may yattaqillah, Allah kata siapa yang bertakwa. Maksudnya Allah nak kata, orang yang baca. Soalan lagi tu, orang baca. Wa may yattaqillah, hang bertakwa ke tidak? Jadi nak berniaga kena bertakwa. Kita nak buat apa? Kita nak berniaga, nak dapat jual kat Shopee, jual apa sajalah kita nak berniaga, pertama sekali bertakwa. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Insya-Allah rezeki itu akan datang, yang sebagai di mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai rezeki al-maw'ud, rezeki yang telah dijanjikan khas untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi itulah saya rasa setakat itulah sebab masa yang sangat ringkas ini untuk saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang buat ringkas, kalau nak dipanjangkan saya tak cukup 2 jam. 2 jam bukan sejam. Cukup ni. Nak dibahaskan satu-satu tu, tapi saya cuba untuk meringkaskan dia. Jarang saya boleh ringkas sebegini ringkas. Jarang sangat. Jadi setakat itu sajalah. Minta maaf terlebih kekurang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan mendapat manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang
bagus sebab mengenai ni rezeki kan. Biasanya kita lihat rezeki tu macam Ustaz cakap tadi melalui harta sahaja. Rupanya ada kategori dia yang mungkin kalau ini macam ni bila orang mengkaji macam Ustaz kan, Ustaz mengkaji ni, kita baca kitab-kitab ni, bila berkongsi dengan kami ni, oh baru kami faham. Oh maksudnya kalau kita contoh macam waktu COVID kan, kita ditimpa musibah, ada bisnes tak menjadi, ada orang dibuang kerja. Jadi ini mungkin jatuh pada kategori yang ketiga lah, rezeki yang dimiliki itu maksudnya bukan milik kita. Maksudnya jadi kita teruskan sahaja dengan optimis lah tu. Itulah optimisnya. Itulah optimisnya. Macam dia punya, kalau kata keyword dia, janganlah risau, jangan hilang pedoman, walaupun harta tu hilang, Allah tu tetap ada. Betul. Masya-Allah. Masya-Allah. Itulah yang poin yang saya dapat antara banyak, ada lagi lah saya dah tulis ni. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada para hadirin, ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. InsyaAllah sedikit sebanyak kita dapat memanfaatkan apa yang diperkongsikan dengan Ustaz tadi. InsyaAllah ada rezeki lagi, kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.